وأصحابه رضوان شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما بعد. Alhamdulillah, namanya kita sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutama nama iman dan Islam. Bila sama-sama kita bersyukur dan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita pada bab yang ketiga, kitab Bustanul Arifin kalangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan diterjemahkan dan diringkaskan oleh Al-Marhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bab ketiga, surat 63, pada bicara ikhlas dan sidq. Fasa pertama pada menyatakan hakikat ikhlas dan sidq atau sidq, bukan sidq, sidq. Ikhlas, adapun tentang ikhlas, maka Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak disuruh kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan baginya akan agama. Maknanya dalam beragama kita hanya tujukan segalanya dalam bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada yang selain. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas, lalu baginda bersabda, sa'altu Jibril 'anil ikhlas ma huwa, faqala sa'altu Rabbal 'izzati 'anil ikhlas ma huwa, faqala sirrun min asrari awda'tuhu qalba man uhibbu min 'ibadi. Artinya aku telah bertanya akan Jibril. Siapa yang tanya Jibril? Nabi SAW tanya kepada Jibril tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu. Mana Nabi pun tak tahu apa ikhlas, Nabi tanya oleh Jibril. Lalu Jibril berkata, aku juga bertanya tentang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jibril pun tak tahu, tanya kepada Allah. Maka ia menjawab dengan firman-Nya. Allah Ta'ala menjawab dengan firman-Nya, ikhlas itu ialah suatu rahsia daripada rahsia-rahsia, sirrun min asrari, yang aku letakkan akan dia di dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Itulah ikhlas. Maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sengaja menyimpan
ikhlas itu, ya, dan hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih, yang menjadi kekasih Allah, ya, orang yang Allah kasih sahaja yang tahu, yang dapat ikhlas, yang boleh cerita apa itu ikhlas. Ya, sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab, terlalu banyak definisi ikhlas yang dijelaskan oleh para ulama, terutamanya para ulama tasawuf, ya, kerana dia sangat berkaitan dengan tazkiyatun nafs, proses penyucian hati, penyucian jiwa. Jadi orang yang tak dapat ikhlas, dia tak boleh cerita pasal ikhlas. Mungkin dia hanya membaca macam saya ni, membaca sahaja, ya, ulama-ulama yang menyatakan tentang ta'rifan ataupun definisi ikhlas. Adapun macam mana rasanya, macam mana perasaannya, macam mana penjiwaannya, ya, takut untuk mendakwa diri kita telah pun mengecap rasa ikhlas itu. Saya pernah bertanya soalan yang sama pada almarhum Tuan Guru Ustaz Harudin, macam mana anda ikhlas, ataupun apa ikhlas? Dia kata, anak pun tak boleh nak jawab. Dia Tuan Guru kata, anak pun tak berani nak kata anak ikhlas. Ini bukan benda, bukan benda boleh dakwa-dakwi kan. Saya ikhlas, tak ikhlas kan? Itu susah kan? Sebab dia rahsia. Macam mana kita nak beritahu rahsia, melainkan kita diberitahu oleh Allah Ta'ala akan rahsia itu kan? Jadi kita baca je lah apa yang ulama sebut, sebab masing-masing akan menjelaskan maksud ikhlas seperti mana yang Allah beri dia rasa ikhlas itu. Itu dia. Jadi jangan peliklah orang yang kata macam ni kan. Itu perkara biasa. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, ini salah seorang ulama sufi, mengarang tafsir Al-Qushairiyah atau risalah Al-Qushairiyah, dia ada risalah dalam tasawuf. Rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ikhlas itu ialah menunggalkan, ya, menunggalkan mengqasad menuju Allah Ta'ala pada pembuat ta'at. Menunggalkan, maksudnya apa? Tunggal hanya pada Allah, tidak pada lain dalam membuat ketaatan, iaitu dengan bahawa seseorang itu hanya menghendaki dengan sebarang ketaatan yang dilakukannya itu akan menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan mencari sesuatu yang lain daripada itu. Sama ada kepura-puraan bagi makhluk, kan, atau untuk memperolehi pujian di sisi manusia, atau apa jua nilai pujian daripada makhluk, atau apa juga maksud selain daripada menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, taqarruban ila Allah subhanahu sahaja, ya. Kalau kita nak faham sebenarnya, nak faham secara ilmiah, kan, ikhlas apa? Bila kita sebut usalli, ya, usalli fardhu zuhri wa lillahi ta'ala, itulah ikhlas. Usalli lillah, kan, nawaitu shawma ghadin dan alif hadhihi sanati lillah. Lillah itu saja. Kalau perkataan lillah itu mampu untuk mengajar kita masuk ikhlas, itulah dia, lillah, ya, lillah ta'ala. Dan berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, ikhlas ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Dan jangan ada sedikit pun maksud tujuan perbuatan amal baik kita, ya, kerana makhluk, atau menghasilkan sesuatu daripada makhluk yang kita tak boleh. Kalau dia datang kemudian itu cerita lain, kan? Dan beliau juga ada berkata, ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan sebarang pandangan makhluk.
Nanti ada dia punya tafsiran lain lagi lah. Dan mengikut Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala pula, ikhlas itu ialah terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk, dan sidq itu membersihkan diri daripada peranan nafsu. Maka orang yang ikhlas itu tiada riya baginya. Dia tak ada sebab untuk menunjuk kepada makhluk, tak ada sebab. Maka orang yang ikhlas itu tiada ada riya baginya. Dan orang yang sidq, yang benar itu tiada rasa ujub, iaitu merasa bangga dalam dirinya. Susah kan? Cerita makin susah, nampak? Inilah dia yang kita kena berazam untuk capai kepada tahap itu. Maknanya bukan sahaja kita melakukan amal ibadah secara seperti biasa zahirnya, tetapi menjaga supaya ibadah kita itu mencapai kualiti yang dikehendaki. Dan ikhlaslah suatu kata KPI lah kita kata kan, KPI kita untuk kita kejar dalam melaksanakan amal ibadah. Adakah sekali buat ibadah terus ikhlas? Tak ada, dia proses. Jadi nak mencapai ikhlas tu kena usaha dulu. Mungkin kali pertama ada riak di sana, kali kedua ada ujub, kali ketiga ada sum'ah, kali keempat macam-macam, tak khusyuk dan sebagainya. Tapi kena jalani itu, perjalanan itu, proses itu. Dan berkata Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu berikhlas. Makin poning empat. Yes. Saya cakap tadi, saya ikhlas ni. Ada orang cakap kan, saya ikhlas tak? Belum tentu ni. Yang ustaz yang rasa dia ikhlas, belum tentu dia ikhlas lagi. Ni, tak senang. Jadi siapa yang tahu seseorang itu ikhlas atau tidak secara hakiki? Allah Ta'ala saja tahu. Maksudnya ada pun kita ikhlaslah sedari upaya kita. Tak payah nak dakwa, tak payah nak rasa, nak wujud, tak payah. Buatlah seikhlas yang mungkin. Mudah-mudahan ada futuh dipanggil, ada pembukaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Zunnun radhiyallahu anhu, tanda ikhlas itu ada 3 perkara. Tengok. Ini semua penceritaan oleh ulama-ulama tasawuf tentang pengalaman rohani mereka. Mereka tak kata mereka ikhlas, mereka kata ini tanda orang ikhlas. Tak ada seorang pun kata saya lah orang yang telah mendapat ikhlas. Tak ada. Setakat saya baca kitab lah, tak pernah lah saya jumpa orang tu kata dia cerita pasal ikhlas, tapi dia tak kata, dia tak kata dia ikhlas. Tak pernah dia kata alhamdulillah saya telah mencapai tahap ikhlas. Tak ada. Kan? Betul lagi dia buat TikTok, hello guys, saya ikhlas. Tak ada. Tak ada kan? Ada 3 perkara tanda ikhlas itu. Yang pertama, wujud kesamaan antara pujian dan celaan orang lain. Apa maksudnya? Dia tak kira orang puji ke, orang keji ke, dia tak ada rasa apa. Puji orang tidak menjejaskannya, keji orang pada dia pun tak menjejaskan. Kerana dia buat kerana Allah, bukan kerana orang. Macam masalah sini lah kita mungkin masa orang puji itu kita seronok kan. Bila jumpa kalau orang kutuk kita macam koyak tu koyak. Yang kedua, lupa melihat amal dalam amal. Lupa melihat amal dalam amal. Maknanya apa? Dia tak rasa hebat dengan apa yang dia buat. Dia tak rasa pun yang dia dah buat itu ini yang semua.
Tu yang kalau dia bersedekah tu dia lupa dia bersedekah. Orang tanya, isteri tanya, biasa isteri dah tanya kan, berapa abang bagi? Entah, aku pun tak ingat kan. So perempuan tu kita dah sedekah, tak payah tertanya, tanya pula kan, takut orang ambil duit dia kan. Susah perempuan ni, tak payah tanya lah. Dah suami tu sedekah, sudah biar dia sedekah, doakan Allah terima sedekah, sibuk tanya kan. Tak ingat berapa tak aku bagi. Kalau bagi perempuan lagi lah lagi susah hati dia kan. Itu semua lah. Yang ketiga, menuntut pahala amal di akhirat, ya, pandangannya hanya akhirat. Jadi itu tanda-tanda ikhlas. Jadi kita suatu bila ada pernyataan-pernyataan sebegini, kita berusaha untuk melakukan, usaha untuk sampai dapat tahap kita. Dapat tak dapat itu kerja. Dapat tak dapat itu kunat Allah. Allah kata, "Awda'tuhu fi qalbi man uhibbu min ibadi." Aku akan letakkan ikhlas itu dalam hati orang yang aku kasih dalam perkara hamba-hamba. Sampai tahap menjadi insan yang Allah kasih adalah ikhlas itu. Kalau kita nak relatekan dengan satu hadis lain, hadis kursi juga. Bukan kursi, hadis Nabawi. Kan? Allah, ya, maknanya hadis kursi betul. Kan? Allah kata, "Ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kita baca hadis ni dalam semua. Ya. Mana Allah melihat hamba-Nya setelah dia melakukan amal ibadat yang fardu, solat fardu, puasa Ramadan, ya, zakat fitrah, zakat tak fitrah pun tak pun zakat lah, ya, benda-benda wajib, benda-benda fardu. Dan hamba Allah Ta'ala itu terus-menerus beribadah bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbah, sehinggalah aku mencintai. Perkataan hatta uhibbah itu menunjukkan dia suatu proses, suatu benda, suatu perkara yang ada permulaan dan ada pengakhiran, ada bidayah, ada nihayah dipanggil. Okay. Jadi kalau tak mula, maka takkan ada akhirnya. Kalau tak mula beramal, contoh dalam hal-hal perkara-perkara sunat, ya, maka takkan dapatlah tergolong dalam golongan yang hatta uhibbah tadi, yang Allah kasih. Dan bila Allah kasih, baru Allah bagi hadiah special, ikhlas. Ya, maknanya susah ke senang? Susah kan? Bila susah itulah ada namanya mujahadatun nafs, ya, mujahadah terhadap nafsu. So nafsu ini kena ditekan-tekan, kita kena boykot nafsu kita ni sebenarnya. Mana yang dia suka tu kita lawan, mana yang dia tak suka tu kita buat. InsyaAllah menang lagi. Dan tak suka nak bangun tahajud, tak suka nak bersedekah, ya, bersedekah tapi nak sikit-sikit aja, lawan bagi banyak-banyak. Itu dia. Sedekah tapi singgit, konsisten sikit. Betul lah tu. Okey lah tu. Nak sedekah RM2, cukup dulu. Itu nafsu, lawan. Sikit setengah, betul no. Contoh lah, ya. Allahu Akbar. Ya, susah. Tapi itulah harganya kalau kita nak mencari redha Allah Ta'ala. Ya. Baik. Dan berkata Abu Uthman Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khaliq Allah Ta'ala. Ya, lupa pada pandangan makhluk. Dan pujian orang tidak menjejaskan dia. Keji orang pun tak ada sebab.
Ya, tak ada faktor daripada makhluk. Dan makhluk bukan menjadi faktor dia melakukan ibadah, ya, maupun dia meninggalkan perkara mungkar. Bukan sebab makhluk. Ya, pasal tak buat ni segan lah. Ya, segan-segan ni makhluk. Ya. Boleh juga, tapi dia tahap rendah lah. Kan, sebab ada hadis yang lain. Ya. Tentang apa? Al-haya'u minal iman, malu itu sebagai daripada iman. Kan? Tapi itu tahap rendah lah. Yang setakat tak buat maksiat sebab malu tu tahap rendah. Ya. Boleh juga, tapi tahap rendah lah. Percaya lah tuan. Percaya. Iman cahaya besar. Tapi kalau saya percaya mana? Ya. Dia kata, dan berkata Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah bahawa sama segala perbuatan hamba itu baik pada zahir ataupun batin. Maknanya dia tak kira depan orang ke belakang orang ke, sama ni. Sebab dia buat bukan kerana orang, dia buat kan. Dipuji ke, dikeji ke, dia buat kan. Ada jamuan ke tak ada jamuan ke, dia datang. Contoh kan, ada orang jamuan pun datang, ya. Tu kata majlis jamuan, ceramah disediakan. Balik kan. Ini bukan majlis ceramah, majlis jamuan, ceramah disediakan. Ramai datang. Ya. Baik. Ni kata-kata daripada Al-Fudail bin Iyad. Ini antara yang saya rasa dia punya poin tu ada apa, boleh kita faham. Rahimahullah ta'ala. Dia kata, meninggalkan suatu pekerjaan kerana manusia adalah riya. Tarkul amali li ajli nasi riya. Meninggalkan amal kerana manusia itu riya. Boleh kan? Kalau kita faham maksud riya tu, menunjuk-nunjuk kan, menunjuk-nunjuk itu maksud riya, tunjuk ke orang. Ya, maknanya kita buat, kita nak tunjuk ke orang, buat tunjuk ke orang, maknanya riya kan, niat untuk tunjuk ke orang. Tapi dia kata meninggalkan suatu amal kerana manusia juga dianggap sebagai riya. Yang tadi saya sebut kan, kita contoh sajalah kan, kita boleh buat suatu sumbangan kepada masyarakat. Contohlah kita boleh lakukan azan, contohkan. Ini boleh simpel lah sebagai contoh kan. Kita boleh jadi imam, layak jadi imam. Kita ustaz katakan kan, pergilah tolong surau, tolong masjid kan, mengajar, ataupun kalau jadi imam, jadi imam. Bila orang kata, kau tak jadi imam Ustaz, apa tak imam, apa tak azan tuan, manaklah apa orang kata, nanti apa orang kata, dia kata segan. Ini juga termasuk dalam riya, mengikut kata Fudail bin Iyad. Meninggalkan amal. Azan ni benda baik ke benda buruk? Benda baik. Mengepalai solat jadi imam, benda baik ke benda buruk? Benda baik. Kita tak nak buat benda baik kerana manusia, takutkan manusia, ya, bimbangkan kata-kata manusia, juga dianggap sebagai riya. Tarkul amal li ajli nas, wal amalu li ajli nas syirik. Mengerjakan amal kerana manusia, syirik. Ini betul-betul tegas kan, beramal kerana manusia. Jadi kita kata usalli lillah, nawaitu shawma ghadin lillah kan, ya, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillah, dan kita pergi umrah, nawaitu al-hajja wa ahramtu bi lillah, semua lillah. Tapi kita buat kerana manusia. Kata Imam Fudail, syirkun adalah satu, ya, kesyirikan.
punya berat tu. Fal ikhlasu, sebab saya dah hafal dia punya bahasa Arab tu, sudah saya cakap bahasa Arab lah. Dia kata, dan ikhlas itu bahawa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Fal ikhlasu an yu'afiyaqallahu minhuma. Maka ikhlas itu apabila Allah menyelamatkan engkau daripada kedua-duanya. Buat sesuatu kerana manusia, tinggalkan sesuatu kerana manusia. Jadi di situ apa kesamaannya? Kerana manusia. Jadi manusia itu tidak layak ataupun tidak, bila manusia dijadikan sebab atau alasan untuk kita buat atau tidak buat sesuatu amal, maka di situ tidak ada ikhlas pada kita. Itu je. Maka kalau nak ikhlas, jangan jadikan makhluk sebagai sebab untuk kita lakukan atau sebab untuk kita tinggalkan. InsyaAllah mencapai ikhlas. Kalau tak hari ni, besok, tak besok, minggu depan. Kan? Tak minggu depan, mudah-mudahan sebelum kita bertemu Allah Ta'ala. Ya. Kan? Kita manusia, kita hambanya yang lemah. Kan? Banyak nikmat yang belum kita syukuri. Ibadah kita pun tidak melambangkan yang kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberi. Kan? Dalam kita nak bersyukur itu, kita pula mengeluh. Banyak nikmat belum disyukuri. Ya? Tapi dah mengeluh. Macam-macam yang kita belum dapat, kita dah mengeluh. Allah. Dan ada. Yang ada berkata bersyukur, yang tak ada berbisik kepada. Kan? Itulah kita, tuan, termasuklah saya. Kita sama-sama jaga hati kita, jaga iman kita. Ya. Dan ketika Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah ta'ala ditanya apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu, maka beliau menjawab, ialah ikhlas. Kerana ikhlas itu suatu yang tidak ada apa-apa habuan bagi nafsu di dalamnya. Ini pun pada saya mendalam maksudnya. Tak ada habuan untuk nafsu. Kadang-kadang kita bersekesan tak, kita sedekah kan. Terima kasih Cik Haji, sedekah, doakan saya. Setengah ulama kata, perkataan doakan saya itu pun tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Ada kredit untuk kita. Subhanallah. Kalau dia nak doakan, dia punya masalah. Tak nak doa pun dia punya masalah. Macam tu sekali. Kan? Kalau kita kan, tak apa Ji, tak apa, doakan saya kan. Biasa kita bantu kan. Itu pun belum tentu ikhlas. Sebab ada habuan pada kita. Masya Allah. Dia habu lagi itu apa? Aduh, geleng lagi kalau kita tak. Benar kan? Dan berkata Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala, perkara yang mahal sekali di dunia itu ialah ikhlas. Nah, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Sirrun min asrarihi. Ya. Tapi adakah kita perlu berhenti daripada beramal semata-mata kerana kita rasa kita takkan ikhlas? Buat apa nak bayar tak ikhlas? Buat apa nak sedekah tak ikhlas? Tak boleh macam tu. Kalau macam tu takkan dapat ikhlas. Sebab tak buat. Kan? Kena buat lah. Betul minta lah, jagalah hati supaya ikhlas. Mudah-mudahan Allah pandang usaha kita. Kan? Tengok Dan berkata Abu Uthman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala pula, ikhlas orang awam. Ini dia. Tengok ikhlas orang awam itu ialah sesuatu amalan yang tidak ada nafsu, hawa nafsu di dalamnya. Ikhlas orang awam ialah sesuatu amalan yang tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Dan ikhlas orang khawas, ini orang lebih-lebih, orang yang sampai tahap kasih Allah, ialah sesuatu amalan yang berlaku ke atas mereka, bukan dengan mereka, maka nampak pada mereka ketaatan, sedangkan mereka seakan-akan tidak ada apa-apa hubungan dengannya, dan mereka sedikit pun tidak melihat ke atasnya,
dan mereka juga tidak mengiranya. Subhanallah. Oh, ini bukan main-main, kan? Ya, mana dia tak rasa langsung yang amalan itu dia yang buat. Gitu. Dia tak rasa langsung yang dia boleh buat amalan itu kerana dia. Bukan. Oh, ini nama main tu. Kadang-kadang belum ya. Dia dalam proses ni, tuan-tuan. Allah uji kita macam-macam nak dapat benda tu. Sebab ini dipanggil apa nama, awaqibul, apa dipanggil dalam bahasa kita, penghalang-penghalang dalam amal, dalam beramal. Maksudnya proses itu akan ada dia punya awaqib dia, akan ada dia punya halangan-halangan dia. Dan kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan halangan itu, Allah tunjukkan, Pak, kau tengok, hari itu kau rasa kau buat ni kerana kau, kan? Hari ni kau tengok kau tak boleh buat dah macam mana kau buat. Ini berat kan? Kita terfikir satu dua kali, ya Allah, tak jadi apa lah. Gitu. Dulu aku boleh buat benda ni, sekarang masa susah sangat nak buat. Dulu aku boleh bangun tahajud, sekarang masa susah sangat nak bangun tahajud. Contoh. Dulu aku boleh baca Quran, boleh bersedekah, boleh buat benda baik banyak. Maksudnya gaji, apa salah? Apa dah jadi? Maknanya ketika itu, ya, kita, maksudnya kita sedang ditegur oleh Allah. Allah tegur kita. Cuma sama ada kita sedar atau tidak teguran itu. Kalau kita ada guru, ada mursyid yang membimbing kita, kita boleh tanya guru kita. Cakap, tuan guru, dulu saya boleh buat macam ni, senang sangat buat, masa sekarang susah. So dia kata, sebab dia juga pernah melalui perkara yang sama. Itu pentingnya guru, kan? Jadi itu memang cabaran, itu benda biasa. Tapi jangan berhenti untuk beramal, lawan lagi. Oh, bukan senang. Bukan senang. Cerita senang. Cerita boleh cerita lah, tapi pengalamannya hanya orang yang melalui saja yang mengetahui. Ya. Dan berkata Imam Makhul, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah ta'ala, apabila ikhlas seseorang hamba selama 40 hari, ini satu tempoh yang signifikan lah, ya. Apabila ikhlas seseorang hamba itu selama 40 hari, pasti nampak pancaran hikmah daripada hatinya dan lidahnya. Ini lain buat kalau orang, ialah, kita bukan nak muji siapa-siapa, tapi kadang-kadang ada, saya lah dulu masa saya belajar, kan, masa saya belajar di Mesir kata pun, kan, dalam kalangan guru-guru kita sendiri yang ramai, kan, kita ramai masyayikh kita ni, ada setengah guru ni dia punya percakapan dia simple. Dia tak cakap banyak, dia cakap tak banyak, tapi simple, tapi dia punya menusuk ke dalam hati tu, Masya Allah, tabarakallah. Kita ingat sampai sekarang. Bahkan kata-kata yang dicakap oleh kita sekali dia kita hafal sampai hari ini, ingat lagi. Barakah itu. Maknanya mungkin kerana ikhlas dia dalam memberi nasihat, ikhlas dalam menegur kita, ditegur, ikhlas melekat teguran itu sampai hari ini, tuan, kan? Itu kelebihan seorang guru. Maknanya apa? Tapi tak semua guru macam tu, kan? Tapi taklah sebagai adab, tak boleh kita kata, oh, kau tak ikhlas, guru tak boleh. Itu tak boleh. Cuma kita nak kata dalam kalangan guru-guru itu pun berbeza dari sudut kesan penyampaiannya, kan? Macam tunggu Ustaz Arudin, mana ada ceramah rumpang, ada pernah tengok dia ceramah tinggi, so tak pernah.
slow, relax. Mula-mula tu ada sikit lah, saya tengok video lama-lama dia ada sikit lah, tapi tak biasa, tak ada lah, sederhana. Tapi dia punya nasihat tu Masya Allah, tu tahu di ujung-ujung usia dia masuk satu ya Allah, tak sedar dan bujang, tak sedar dan bujang kan. Itu dia ya. Allahumma silakan Azan. Tusturi radhiyallahu anhu pula, siapa yang zuhud hatinya selama 40 hari mesti nampak baginya karamah, dan siapa yang tidak nampak baginya karamah ketika itu, maka semuanya ia disebabkan daripada zuhudnya yang tidak benar. Kalau kita mula nak belajar istiqamah, letaklah dia punya tempohnya 40 hari. Itu yang kawan-kawan kita jemaah tabligh buat pendekatan yang sama kan. 40 hari ini paling pendek kan, untuk mendapat istiqamah. Biasanya begitu. Kalau kita lepas 40 hari ini,
dalam kita lakukan amal ibadah, insya-Allah, ya, insya-Allah ada kekuatan untuk terus. Tapi tiada jaminan. Dia bukan jamin, tak ada. Sebab sifat hati kita ni berubah. Namanya qalb. Qalbun maknanya hati. Jangan cakap kalbun anjing. Ya, qalbun dia qaf. Kataan qalbun ini ya daripada perkataan qalaba. Qalaba ni benda yang terbalik. Ya, benda yang boleh terbalik. Kata ya muqallibal qulub, kan doa kita kan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku atau qulubana, hati-hati kami, ala dinika wa ala ta'atik, atas agama dan ketaatan pada. Jadi kita tak boleh nak jamin tuan. Hari ni mungkin kita rasa macam baik, rasa ikhlas walaupun tak tahu lagi, rasa rajin, besok tak tidak kan? Itu dia kata al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Masa iman kita bertambah, rajinlah kita beribadah, terutama bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, ya, Allah bantu pula kita, ya, di penjara ni setan-setan ni kan. Ya, nafsu kita pun dilemahkan dengan puasa. Ketika itu kita rasa kuat. Yang tak pernah datang surau selama setahun datang balik di bulan Ramadan. Contohnya ni bukan surau ni, tempat lain ni kita. Penuh surau kita, masjid kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita tanya, mana datang orang ni? Jangan tanya. Sebab itu bulan puasa. Itu yang saya kata, kalau bulan puasa orang ramai datang bersurau ke masjid, itu perkara biasa. Sebab apa? Bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan pun tak datang surau, itu luar biasa. Ingat hafal kata saya. Ya. Sebab bulan Ramadan Allah bantu kita, Allah beri kekuatan pada kita, Allah lemahkan cabaran kepada kita. Jadi kita pun insya-Allah biasalah tu. Tapi tak datang juga pada bulan Ramadan, luar biasa. Memang luar biasa. Ya. Baik. Tengok, dan berkata lagi Sa'ad At-Tusturi rahimahullah ta'ala, para ulama yang cerdik pandai telah melihat kepada hakikat ikhlas, maka mereka tidak mendapati lebih daripada bahawasanya ikhlas itu jadilah segala pergerakannya dan diamnya. Ya, maknanya dia buat sesuatu atau dia diam, ketika bersendirian atau bersama orang lain, tidak dicampuri oleh sesuatu, sama ada nafsu atau sebarang tujuan keduniaan. Betul. Ya, maknanya dalam apa juga sebarang keadaan, itulah dia. Sama ada berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, beramal ibadah, dia tak ada campur tangan makhluk, depan orang ke belakang orang ke seorang-seorang ke dan ramai ke, ditetap dia sebagai hamba Allah. Kalau macam tu lurusnya hatinya, dapat ada ikhlas kan? Tapi memang tu lah, dalam terutama dalam istiqamah ni bukan senang. Dia setan di nafsu ni, dia tak perlu, dia usik sikit-sikit dia, tapi selalu usik-usik dia. Dia usik-usiknya gitu. Tengok ada orang pandang kau, tengok tak baguslah kau ini, power lah kau ini, tengok ada orang suka tengok kau, tengok aku. Dia kali tu akan sentiasa. Kadang-kadang tak ada dengan orang pun, kita seorang-seorang pun jadi bagus baca Quran ini banyak Quran. Kita rasa kita ujung-ujung kan. Tu saya kata ujung lagi bahaya daripada riak. Riak ni hanya terjadi bila kita di hadapan manusia, depan orang, boleh jadi riak.
Tapi wujud ni seorang-seorang benda ni. Seorang-seorang benda ni kan. Zikir kan, pegang tasbih lah, kelepak bunyi tasbih kuat tu kan. Ada lagi orang pakai tasbih tu kan. Tasbih bising tu kan, dulu orang dia lama-lama tu kan, pak ada pakai lah yang sekarang dah tak ada bunyi tu kan. Bising kan. Kan, yang tu kan minum buah-buah tu. Tak kisahlah bising ke tak bising, maknanya dia boleh jadi benda tu. Tengok ya, boleh kau 1000 dah aku selawat 1000 lagi. Oi, Masya Allah ya. Sebab itu kita ni ya, satu zikir yang tak boleh lepas daripada kita sebutkan tiada hari ialah istighfar. Kadang-kadang masa istighfar tu pun datang lihat, datang hujung tengah istighfar hujung lagi, istighfar lagi, istighfar atas istighfar. Itu sungguh kan dia benda ni. Allah, kalau kita fikir, kita rasa kecewa dengan diri kita. Apa salah aku buat macam ni? Apa salah aku tak ikhlas? Apa salah aku boleh jadi benda-benda macam ni, riak ni dan sebagainya kan? Itulah cabarannya. Itulah cabarannya kan? Tapi kita fikir, kalau itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, fattaqullaha mastata'tum kan? Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Usahalah sedaya upaya kita, buat sehabis baik yang mungkin. Jangan melepaskan batu di tangga. Buat sungguh-sungguh, bersedekah sungguh-sungguh, salat sungguh-sungguh, berzikir sungguh-sungguh, beramal ibadah sungguh-sungguh ya, insyaAllah selamat kita ya. Tengok, dan berkata As-Sariyus Saqati rahimahullahu ta'ala, jangan engkau beramal kerana manusia, dan jangan engkau meninggalkan sesuatu kerana manusia, dan jangan engkau memberi sesuatu kerana manusia, dan jangan engkau membuka sesuatu amalan kerana manusia. Sama macam tadi lebih kuat. So nak dibuat faktor manusia tadi kerana manusia. Jangan jadikan manusia itu sebagai kerana kita, sebagai alasan, sebab jangan ya, buat semata-mata kerana Allah ya. Memang kerana susah, tapi kalau itulah yang perlu kita lakukan, maka lakukanlah sebaik yang mungkin ya. Banyak cabaran tu, dan cabaran kita berbeza. Walaupun secara kuratanya lebih kurang sama, tapi pada tahap-tahap yang Allah lebih tahu. Ujian pada siapa-siapa kan, maksudnya setiap orang akan ada uji begitu. Ujian ini dalam erti kata ujian dalam beramal, ujian keduniaan, ujian anak-anak, ujian anak isteri, ujian pasangan hidup, itu cerita lain. Ini ujian dalam beramal. Ini bukan cerita nak beramal ke tidak, bukan. Ini cerita ya, bagaimana amalan itu, kualiti, mutu amalan itu, macam mana kita nak buat ya, secara seperti yang Allah kehendaki, supaya hasilnya juga ya, akan dapat seperti yang Allah mahukan. Betul Allah kata ya, ikhlas itu rahsia daripada rahsia-rahsia yang aku letakkan di dalam hati hamba-hamba ya, sesiapa yang aku kasih dalam kalangan hamba-hamba. Hanya orang yang Allah kasih saja yang berboleh ikhlas. Adakah kita di sini termasuk dalam orang yang Allah kasih? Wallahu a'lam. Kita berdoa amin ya rabbal alamin ya. Tak semesti saya yang bercakap depan ni saya orang yang Allah kasih. Wallahu a'lam, saya tak berani. Mungkin tuan-tuan di depan saya mendengar mungkin lebih baik, lebih mulia daripada saya di sisi Allah. Kita tak tahu kan? Kan saya pernah cerita dulu, tuan-tuan ingatlah cerita
cerita Malik bin Dinar kan. Malik bin Dinar pergi, apa saya ulang sikit lah cerita ni kalau sampai ingat lah, tak ingat apa. Cerita Malik bin Dinar pergi ke negeri Basrah. Basrah ni sekarang Iraq. Dia pergi salat di Masjid Basrah. Ketika itu Basrah sedang dilanda kemarau. Lalu dia tengok orang Masjid Basrah ni penuh jemaah, dan orang masuk masjid daripada Zuhur balik Isyak. Tak balik rumah, Isyak balik. Macam kita lepas sembahyang pum lah kan, macam ada api kat lutut tu kan ya. Sebab apa? Sebab masa tu pemerintah minta solat, maksudnya semua orang masuk masjid mohon pada Allah, minta turunkan hujan, sebab hujan tak ada, tak turun dalam hujan ya. Jadi masa tu Imam Malik bin Dinar pergi sembahyang di situ dan tumpang tidur malam. Jadi malam tu masa orang dah balik, dah Isyak balik rumah, tinggal seorang lelaki. Kelihatan kusut, maksudnya dia pakaiannya serba kata macam orang miskin lah. Berkulit hitam, mukanya kata bukan orang handsome lah kan. Dia sembahyang seorang-seorang. Habis dia sembahyang, orang sebalik dia seorang ingat. Dia angkat tangan berdoa. Dia turun tangan, hujan turun. Malik bin Dinar terkejut. Dia tengok, dia perhati. Orang tu pun tak perasan kata dia dalam masjid. Perhati. Dia kata, ni bukan jalan-jalan orang. Lalu Malik bin Dinar ikut orang. Habis tu dia lelaki pun balik ikut. Dalam hujan-hujan ikut sampai orang tu sampai ke tempat dia. Lalu Malik bin Dinar pun buat tanda. Dan cerita Beramji buat pangkal kan. Bukan pangkal buat tanda lah, besok nak letak lepas malam kan. Balik ke masjid. Besok pagi-pagi dia pun ikut, nak pergi ke tempat yang dia nak pergi tempat lelaki tadi lah. Rupanya tempat tu tempat orang jual orang, tempat hamba abdi, tempat hamba abdi dijual di situ. Jadi dia pun masuk ke tempat tu, cari siapa tuan punya tempat ni. Maka datanglah lelaki keluar lagi. Dia tanya, aku ada hajat, aku nak jumpa seseorang macam ni, sebutlah orang tu macam ni. Kata tuan ni, aku tak ada hamba yang macam ni, dia punya sifat dia macam ni, tak ada. Yang bentuk yang kau cakap tadi tak ada. Tapi aku ada hamba-hamba yang lain. Kata dia, tak apa, keluarkan semua, panggil semua hamba dia beratur. Senang diri semua lah. Nak cek Wajib seorang tak ada orang yang dijumpa malam tadi yang doa Tuhan turun hujan. Tak. Kata bukan, aku pasti dia duduk kawasan ni, tapi bukan yang ini, tak ada. Kata tuan hamba ni kata, okey lah, kata, engkau nak hamba yang macam mana? Engkau nak yang kuat, ini ada yang kuat. Kau nak yang handsome, ini ada yang handsome. Engkau nak yang macam ni, semua ada sini. Tak, aku tak nak yang ni, aku nak yang lain. Sudah. Sebut tak. Tiba-tiba ada seorang lagi tak datang. Oh, kat mana dia? Tu. Satu pondok buruk di tepi kawasan.
Kata Tuhan, dia kata, oh dia tu, itu tak guna tu, dia kata. Kata Tuhan, dia kata, tak darah tak kuat, kata dia, muka buruk, kutuk-kutuk dia, Tuhan dia kutuk-kutuk. Aku tak nak jualkan kau. Kalau aku jual nanti kau marah kat aku, katanya. Kata Tuhan dia, aku takkan jual hamba ni kat kau. Nanti kau marah aku sebab aku jual hamba yang macam ni kat kau. Tak, aku nak juga yang kan? Tak apalah, anda punya pasal nak jual murah sudahlah. Jual murah-murah sudahlah. Kan? Jual lah. Boleh. Jadi mana benda bawa dia balik ke rumah, sepanjang jalan dia tak berbunyi, senyap. Sampai di rumah baru tanya, apa salah Tuan beli saja. Kalau Tuan nak yang rajin, tadi Tuan dah tengok, yang agak perkasa, yang sumur, saya tak ada apa. Saya tak layak untuk jadi seorang hamba yang dibeli oleh Tuhan. Oleh benar kata apa? Aku tahu siapa kau. Malam tadi, suap cerita tadi, engkau pergi masjid seorang-seorang gini. Kan? Bukan aku. Dia tak mengaku. Sudah tak mengaku. Bukan saya, orang lain. Tak, inilah baju kau. Baju inilah yang kau pakai malam tadi. Dia dah desak. Betul lah, Tuhan. Kata Ibn Dinar, ketika satu Basrah datang ke masjid berdoa agar Allah turunkan hujan, setitik hujan pun tidak turun dari langit. Tapi ketika engkau berdoa kepada Allah, belum turun tanganmu lagi Allah telah turunkan hujan. Siapa engkau? Tak apa, kata hamba ni, izinkan aku solat 2 rakaat. Dalam solat itu Malik bin Dinar dengar dia punya doa dia. Dia kata, ya Allah, telah lama aku menyimpan rahsia antara aku denganmu. Kini rahsia itu telah terbongkar dan aku tidak sanggup hidup dengan rahsia itu lagi. Ambillah nyawaku. Dalam sujud Allah ambil nyawa. Ini tahap macam ni kekasih Allah. Kan? Apa dia minta Allah bagi on the spot. Itu dia. Sebab apa? Dia sampai tahap itu. Walaupun dia seorang hamba yang bodoh, yang hina, yang tak dipandang oleh siapa-siapa. Itu dia. Ya. Jadi sebab dia kata, tak semesti saya duduk depan ni saya yang paling hebat. Saya tak ada. Mungkin tuan-tuan ramai lagi. Di dalam kerana kita ni mungkin ada orang-orang yang Allah makbulkan doanya. Allah pandang, Allah angkat derajat kita tak tahu. Maka tak perlulah kita memandang rendah pada sesiapa dan memandang tinggi pada sesiapa. Biasa-biasa juga. Tak perlu nak memuji-memuja dan tak perlu menghina. Pandanglah manusia sebagai manusia yang Allah beri dia rezeki dan Allah ambil juga daripada dia rezeki. Kerana kita tengok orang tu senang kan, kita cemburu. Kita tak tahu kenapa banyak Allah uji dia dengan ujian. Kita nampak dia berniaga berjaya, kita tak tahu apa kali dia jatuh bangun. Kita nampak dia ketika dia berjaya dan kita cemburu dalam kejayaan. Itu hati kita dalam manusia. Kita tengok dia pandai, kita tak tahu berapa susah dia belajar dulu, berapa susah dia menuntut ilmu, berapa keluar negara, habis duit banyak-banyak. Kita pula rasa macam-macam. Ya, contoh dia, maka pandanglah manusia sebagai manusia. Ya, yang diberikan rezeki oleh Allah. Ya. Dan rezeki Allah Ta'ala beri pada dia tidak menghalang rezeki kita. Tak ada kaitan pun. Rezeki dia, rezeki kita berasingan. Account bank berasingan, bukan campur. Ya, mudah-mudahan Allah mengafikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.